pada pagi yang mulia ini yang dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, maka banyaklah ganjaran dan kelebihannya. Alhamdulillah, awal-awal hari sama-sama kita dapat mengerjakan ibadat dan sembahyang subuh dengan secara berjamaah. Mana ada tanda di malaikat yang jaga waktu malam di hujung buku dia, yang di bawah buku dia tu ada tanda amal kebaikan kita. Sebab tu dua masa yang lebih yang kita ibadat ni, yang pertama asar dan subuh. Kerana waktu ni waktu yang mana malaikat yata'aqabun, malaikat duk bergilih ganti, duk tukar masa kerja dia. Jadi maknanya apabila kita buat ibadat pagi ni, mana dua-dua buku tu ada tanda. Dan malaikat duk jaga waktu malam, di bawah, di hujung buku dia tu tanda amalan kebaikan kita. Dan juga malaikat yang tugas waktu siang dia turun lagi, dia tanda di awal buku dia tu pun dengan kebaikan, dengan amal kebajikan. Sebab tu kita jaga. Dan lagi pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla al-bardaini, barang siapa yang sembahyang dua waktu dingin, dua waktu sejuk, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana waktu ni waktu yang sangat susah untuk kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita boleh sambungkan kitab kita Minhajul Abidin pada muka kitab yang ke-11. Yakni pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Dan kita berbicara satu aqabah yang pertama, iaitu orang panggil aqabatul ilmi. Ada bicara masalah aqabatul ilmi, aqabah yang pertama. Kita nak sampai kepada Allah, kita nak dapat redha Allah. Imam Ghazali dia buat cara untuk sampai pada Allah ni 7 aqabah yang kita kena laksanakan. Yang pertama sekali ialah aqabatul ilmi. Kita nak sampai pada Allah ni, nak sempurna kita menjadi hamba Allah dan nak menjalankan tugas-tugas kita, maka kena ada ilmu. Yang pertama sekali. Nah, bermula ilmu itu ikutan amal, dan amal itu mengikut akan dia. Mengikut akan dia akan ilmu. Nah, kita nak buat kena ada ilmu. Dan sebagai imam, ilmu ni sebagai imam, ikutan. Dan makna kena ada panduan kita. Kalau kita buat amal dengan tidak ada panduan, dengan tidak ada ikutan, dengan tidak ada cara, maka tiada sah. Sebab tu kadang-kadang setengah ibadat tu syarat nak sah ialah kita kena tahu kaifiyatuha. Kita kena tahu caranya, cara ibadat. Dan sungguhnya adalah ilmu itu asal dan pokok, bagi pokok. Asal makna humbi. Dan ikutan lazimlah engkau dulu akan dia, akan ilmu atas ibadat. Kita kena ada ilmu dulu daripada ibadat. Sebab apa? Kerana dua perkara. Kerana nak menghasilkan dua perkara. Nak bagi hasil dua perkara ni kena ada ilmu. Pertama, supaya hasil bagimu ibadat. Dan faedahnya pada ibadat. Nak bagi hasil di sini makna sempurna. Ibadat kita diterima oleh Allah. Bukan makna hasil di sini kita boleh buat ibadat. Nah, bukan makna hasil di sini kita boleh buat ibadat dengan tak ada ilmu, maka tidak hasil ibadat itu. Murad kata hasil ibadat, makna ibadat kita itu makbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya dia cukup dengan segala syarat dan rukun. Dan sejahtera ia ibadat, selamat ia ibadat dan daripada perkara-perkara yang merosak. Perkara-perkara yang merosak ni ada dua. Yang pertama hak zahir, yang kedua hak batin. Hak zahir ni fiqh. Cara yang kita nak buat syarat dan rukun. Nah, kalau kita nak sembahyang, apa rukun dia, cara dia macam mana kita nak niat. Nah, kalau sembahyang fardu tu macam mana niat dia. Kalau sembahyang Jumaat pula macam mana kita nak niat dia.
maka bahwasanya pertama-tama wajib bahawa mengetahui Tuhan yang disembahnya. Yang pertama sekali, kita kena tahu awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali, ini asas. Sebagai humbi, sebagai pokok. Kalau ini tak ada, humbi ini tak ada, asas tak ada, maka semua amal-amal yang lain pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan supaya kita bagi betul akidah, pegangan kita, maka tempat kita ni sebagai pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut pendapat bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Itu dia. Dan mengikut cara khalaf. Dan ada juga secara salaf. Maka dua-dua cara ni betul. Baik. Yang pertama sekali, yang pertama kena ma'rifatullah. Sebab tu dalam hadis qudsi sebut kata ketuhanan tu daripada Allah, kita ni hamba. Hamba tu kita. Syurga tu daripada Allah, taat daripada hamba. Bala daripada Allah, sabar daripada hamba. Nikmat daripada Allah, syukur daripada hamba. Perkenan Allah Ta'ala terima doa daripada Allah, dan kita ni taubat, minta ampun tu daripada hamba. Sebab tu yang pertama kita kena ma'rifatullah. Kena tahu bahawa mengetahui Tuhan yang disembahnya. Kemudian maka engkau ibadat akan dia, akan Tuhan. Barulah kita ibadat kita dan sempurna dalam ibadat kita. Kita nak berdoa, nak minta dengan Allah dan rasa sempurna dalam doa kita. Dan sebab kita tahu dah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Allah Ta'ala Maha Mulia, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha melihat, mendengar apa yang hamba dia minta. Jadi apabila kita mengaji tahu dah, kalau kita mengikut tempat kita secara khalaf dan mengikut di atas pendapat bagi Abu Mansur Maturidi, wajib kita kena mengaji, kena tahu dan sifat yang wajib bagi Allah dengan secara tafsir 20 sifat. Mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari 13. Jadi kita tahu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak, tak habis kita nak bilang. Yang wajib kita kena tahu dengan secara tafsir 20. Itu pendapat yang masyhur. 20 sifat pendapat mengikut pendapat bagi Abu Mansur Maturidi atau kami Maturidiyah. Kalau kita mengikut pendapat bagi Abu Hasan 13 yang wajib kita kena tahu dengan secara tafsir satu persatu sifat yang wajib bagi Allah. Ataupun orang panggil akidah 50, wajib 20, mustahil 20. Doanya Rasul harus 1, Rasul pula wajib 4, dan mustahil 4, harus 1. Campur semua tu 50 akidah yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu apabila akidah kita ni betul, mana sah iman i'tiqad kita, walaupun orang ni adanya kesilapan dosa dia, maka dia tak akan kekal dalam neraka. Dia akan keluar. Tak ada orang iman yang duduk dalam neraka. Tidak ada orang yang akidah dia betul duduk dalam neraka, tak ada. Tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah kata ada seorang lelaki, rajulun lam ya'mal khairan qattu. Ada seorang lelaki ni dia tak ada buat amal kebaikan pun, illa tauhid, malaikat tauhid dia, malaikat iman dia, akidah dia betul, ada tauhid. Itu dia. Dan dalam hadis itu dia cerita masalah keampunan Allah. Dia ada satu sifat takut kepada Allah. Dalam hadis tersebut dia kata pada ahlinya, qala, berkata rajul li ahlihi, kepada ahlinya, dia kata idza mutu, dia kata wahai keluarga aku, wahai anak aku, apabila aku mati,
Fa'ahriquni, maka hendaklah kamu bakarkan jasad aku, jangan kamu tanam di kubur. Apabila sampai masa, maka dia pun, anak dia pun buat. Maka dia kata, kamu pergilah. Apabila dah kamu bakar aku jadi abu, kamu pergi di laut pada musim rihin, pada musim waktu yang berangin kuat, kamu ambil abu bekas bakar aku ni, kamu tabur. Dia bagi dia merata dia. Allah Ta'ala pun tanya dia. Dia suka kata dah tak bakit dah. Apabila bakar ni hancur habis dah, tak bakit dah di akhirat. Tak ada dah di apa ni, alam barzakh dia. Sebab tu dia buat macam tu. Lalu tu lah. Apabila Allah Ta'ala tanya, dia kata, ya fulan wahai fulan, kenapa kamu buat macam ni? Dia suruh anak buat macam ni. Dia katanya, ya Allah, ya Rabbi, inni makhafatuka. Sesungguhnya aku ni takutkan engkau. Aku ni takut pada engkau ya Allah, takut pada azab engkau ya Allah. Aku dah sangka kata buat macam ni tak ada bakit dah. Takut pada azab Allah. Dia yakin kata azab Allah tu ada. Selepas pada mati ni, lalu tu Allah Ta'ala kata, kalau mu takut pada aku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah ampun dosa dia. Dia seorang tu lah. Dengan kita tak buat ibadat, nampak ampun Tuhan, tak bertaubat. Ayat katanya, Allah Ta'ala maaf. Allah Ta'ala boleh bagi kemaafan walaupun hamba dia tak minta bertaubat, tapi dia ada satu sifat, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni apa ni? Tauhid dia ada. Tauhid itu ada. Baik. Sebab tu yang pertama sekali berakidah. Jangan kita rasa malas dengan sekadar setengah orang. Malam ni kuliah apa ni? Usuluddin sifat 20. Masa malas pening dia kata. Pening apa tak pening Kita nak pegang Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Ada Allah Ta'ala bukan tak ada. Dengan sebab dia ada, apa semua yang kita terjadi, apa yang berlaku ni, itu Allah Ta'ala duk tadbir, Allah Ta'ala duk jaga. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada. Tak payah. Mana dalilnya makhluk ni? Dalilnya kita ni. Dalil kata Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu ada. Dalilnya kita. Sebab kita ni makhluk yang kena jadi. Allah punya khalik yang menjadi. Sudah tu. Allah Ta'ala tu sedia. Allah Ta'ala tu qidam, sedia. Allah Ta'ala macam mana? Sedia ni mana? Allah ada, dia tak ada permulaan. Allah Ta'ala ada, tak ada mula dia. Ada sedia kala dah. Apa makna qidam? Ada, tak ada mula? Mana Allah Ta'ala bukan kena jadi. Allah Ta'ala bukan orang buat dia. Allah Ta'ala tu ada sedia kala, selama-lama, tak ada orang buat dia. Adapun kita ni, ada yang menjadikan kita. Ada kita ni, ada permulaan kita. Sebab tu kita orang tak sedia. Kita ni tak sedia sebab ada kita ni, ada permulaan. Allah Ta'ala sedia dia sebab ada dia, tidak ada permulaan. Dengan bahasa Allah Ta'ala tu ada sedia kala bagi dia. Sekarang tu dah nak fikir macam mana pula ada tak? Nak fikir tak boleh lah. Nak fikiran kita tak sampai lah. Cuma kita pegang gitu. I'tiqad kita Allah Ta'ala tu ada sedia kala. Allah Ta'ala tu kekal. Allah Ta'ala tak binasa. Semua makhluk ni binasa bidah, tapi Allah Ta'ala masih ada. Lepas tu ayat tu ke mana? Huwal awwal wal akhir. Huwa Allah Ta'ala yang awal. Itu ada tu awal. Wal akhir yang akhir. Ada dalam ayat Quran sebut Allah Ta'ala yang awal, Allah Ta'ala yang akhir. Itu kita kena faham pula awal tu awal apa? Itu awal nisbiyun. Allah panggil awal nisbah. Nisbah dengan makhluk ni, kita dengan Allah, kita ada ni Allah Ta'ala yang awal. Bukan kata Allah Ta'ala tu ada mula. Jangan faham begitu. Tu salah pula. Kalau ada mula, mana Allah Ta'ala kena jadi. Allah Ta'ala pun jadi makhluk juga. Ada orang buat dia sebab ada mula. Huwal awwalu pada ayat tu nak bagi tahu pada kita awal di situ mana nisbah dengan makhluk.
Allah Ta'ala buat langit bumi, Allah Ta'ala buat dunia ni, Allah Ta'ala buat manusia ni. Nak banding tu, nak nisbah Allah Ta'ala dengan makhluk ni, Allah Ta'ala yang dulu, Allah Ta'ala yang awal. Itu panggil awal nisbah. Itu dia. Wal akhir bersama juga. Yang akhir ni bukan mana kata Allah Ta'ala lah yang akhir sekali dia binasa juga. Tak. Al-akhir tu bernisbah apabila semua benda ni akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua ni hancur dan binasa, tapi Allah Ta'ala ada lagi. Allah Ta'ala masih kekal, tak binasa. Nak banding dengan makhluk ni, Allah Ta'ala yang akhir orang ni. Nisbah dia. Jangan lupa kata Allah Ta'ala yang akhir sekali, mana Allah Ta'ala ada akhir, mana Allah Ta'ala binasa juga. Tak, itu salah faham itu. Nampak kan? Jadi itu yang pertama sekali, akidah kita ni betul. Kata dia, dan betapa engkau ibadatkan mereka yang tiada engkau ketahui akan namanya. Macam mana kita nak ibadat, kata Imam Ghazali, macam mana kita nak ibadat kepada mereka yang tidak kita kenal nama dia, dan sifat zatnya, sifat Allah Ta'ala pun kita tak tahu. Dan tiba-tiba kita nak sembah dia, tiba-tiba kita nak ibadat kepada dia. Bolehkah kita nak ibadat begitu? Kita nak kerja ni, nak kerja di mana tak kira lah, macam kilang, tukar kilang ni, bolehkah kita tak kenal orang yang panggil kita kerja? Orang nak bagi gaji kita tak tahu siapa nak bagi. Kita kena kenal dia. Lebih lagi kita dengan Allah, kita sebagai hamba, kita kena kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenal, macam mana kita nak ibadat, nak sembah, nak bagi rasa zauq, nak bagi rasa lazat dalam ibadat kita, nak bagi rasa nikmat dalam ibadat kita, ya kena ma'rifat. Nak kasih ni kena kenal dulu. Kalau tak kenal, tak kasih. Nak kasih, apabila kasih, ya naik kepada martabat syauq, rindu. Sebab tu hamba ni tak sama. Martabat hamba tak sama. Orang ni rindu pada Allah lebih, orang ni kasih kepada Allah, orang ni kurang sikit, orang ni banyak, mengikut makrifat dia. Itu dia. Supaya kita nak kasih pada seorang, kita nak kasih pada dia ni, kita kenal dia. Kalau orang yang tak kenal, kita tak kasih. Kalau kita kenal dia saja, biasa tengok rupa dia, tapi tak tahu sifat dia, dan akhlak dia macam mana, pun kita tak kasih lagi. Cuba kenal saja. Sebagai makrifat ammah, makrifat umum gitu. Macam kita dalam mengaji Allah Ta'ala sebut mana Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu kekal, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala tu tunggal satu. Kita tahu, tapi adakah rasa perasaan kita dengan Allah? Adakah rasa lazat kita waktu kita beribadah kepada Allah? Adakah kita ni rasa sedap waktu kita minta dan berdoa kepada Allah? Kalau kita sekadar, kita boleh sebut, kita pandai sebut, kita tahu sekadar tu Allah Ta'ala bersifat dengan hal wajib sekian-sekian, itu orang panggil makrifat yang ammah. Tak ada rasa apa lagi. Supaya kita kena hati tu. Tengoklah TV dia, orang ni nama ni, tapi tak tahu dia macam mana, latar belakang dia tak kenal. Kita tak kasih kepada dia. Ataupun orang ni kita kenal dia, tapi tak tahu akhlak dia macam mana, sifat dia macam mana, kita tak kasih kepada dia. Cuba kenal panggil sebagai ammah. Tapi apabila seorang tu dia kenal betul-betul, dengan sifat jalan Allah, dengan sifat zaman Allah, itu dia. Allah Ta'ala ni Ar-Rahman yang amat murah. Allah Ta'ala ni amat murah dengan hamba dia, sehingga semua makhluk hamba dia ni Allah Ta'ala bagi rezeki belaka. Tak kira orang yang sembahyang, Allah Ta'ala bagi, orang yang deraka pun Allah Ta'ala bagi, orang yang berjudi pun Allah Ta'ala bagi rezeki, boleh makan sedap. Apabila kita kenal kita Allah, kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rasa kita tu lain, kita minta pada Allah. Harapan kita tu penuh dengan tawajuh, dengan lazat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana makrifat kita tu lebih. Kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat jamal Allah, sifat jalan Allah.
Allah Ta'ala ni baiknya, Allah Ta'ala ni murahnya, Allah Ta'ala ni buat baiknya kepada hamba dia. Ya, kita rasa seronok, kita rasa sedap waktu kita berdoa kepada Allah. Ya, kita sinar pada sifat jalan Allah. Nah, sifat jalan Allah ni, apabila Allah Ta'ala ni dia nak merka hamba dia, apabila di akhirat besok hamba yang deraka pada Allah, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka ni. Dan api neraka ni sangat panas, sangat dahsyat ni. Allah, kita takutlah kepada Allah, takut kepada azab Allah. Dia akan mari. Sebab tu hati orang yang hidup hati dengan Allah, satu ketika dia seronok dengan Allah, satu ketika dia takut pada azab Allah. Kita ni lama sebab apa? Nafsu dia kuat lagi kita ni. Allah kalau sembahyang pun kita terbaik. Mari kita terbaik mana jemaah nanti juga. Alhamdulillah dah. Tapi bukan sekadar tu yang kita nak. Sebab apabila Allah Ta'ala campur rahsia dia ni, rahsia ni Allah Ta'ala campur hamba yang dia kasih. Audabtuhu fi qalbi man ahbabtuhu. Rahsia Allah ni sirrun min asrari. Kadang kita ibadat ni kita rasa lazat dengan Allah. Ada rahsia Allah. Allah Ta'ala kata audabtuhu, aku nak taruh, aku nak simpan, aku nak campurkan rahsia ini fi qalbi man ahbabtuhu, di dalam hati yang mana aku kasih pada dia. Allah Ta'ala kata kadang-kadang dia duduk, dia tafakur, dia fikir kebesaran Allah, dia mari seronok. Dia boleh sebut nama Allah, Astaghfirullahalazim. Dia boleh tasbih, dia boleh takbir, dia boleh tahlil, la ilaha illallah. Hati dia rasa seronok. Ni orang panggil orang yang ada rahsia Allah. Dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati dia gemetar. Tak boleh duduk lah. Aku tak boleh duduk lah. Nak cari mahbub, nak cari kekasih, sedang panggil kena. Apa sumpah lah kita ada kasih pada orang seorang perempuan ni. Sumpah tu lah. Misi mari baca tu sumpah tak. Tak dengar suara lagi. Misi kata pukul 3 nak jumpa minum kopi sekali di kedai. Contoh. Seronok tak ada Allah dah. Suka. Orang yang ada kebesaran Allah di dalam jiwa dia, apabila dengarnya suara azan, lebih ribu-ribu ganda yang kita baca misi perempuan tu tadi lagi. Allah Ta'ala capok ni. Dia pergi masjid pun dengan keadaan gembira. Dia pergi masjid pun dengan keadaan yang seronok, dengan keadaan yang suka. Boleh masuk ke rumah Allah, masuk rumah kekasih. Kita balik rumah kekasih kita ni, masuk rumah dia, tak jumpa dia lagi. Allah seronok dah. Nampak itu rumah pun seronok. Tu dia. Itu mana sifat yang Allah Ta'ala nak capuk dalam hati orang ni. Tapi kena makrifat tadi. Dan barang yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, kita tahu juga sifat yang wajib bagi Allah, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan barang yang mustahil pada haknya Allah Ta'ala pun kita tahu benar tak ada pada dia. Benda mustahil ni mana barang yang tidak tasawur di dalam akal kita ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tu kita masuk dalam usul dan takrif dia. Tak ada wajib pada, tak ada mustahil pada, tak ada haruh pada. Waktu dia mengatakan untuk peningnya dia takrif tu. Apa wajib pada akal ni nak fikir banyak perkara. Tak apa. Asal mengerti insya-Allah Allah Taala bagi faham. Apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujud. Barang yang tak tasawur, barang yang tak nampak pada akal kita, kata sifat tu ada pada Allah. Itu mustahil. Dapat lemah. Allah Ta'ala lemah ni tak ada. Kita tak nampak sebab kita tahu dah, kita yakin dah Allah Ta'ala tu kuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa dengan sebab ada berkuasa pada Allah. Allah Ta'ala buat langit bumi kita ni pun Allah Ta'ala buat kerana ada kudrah. Sebab Allah Ta'ala buat dengan sifat kudrah. Kata orang kata Allah Ta'ala lemah, kita tak terima akal. Kita tak terima benda tu, tak tasawur, tak nampak di fikiran kita. Kata Allah Ta'ala tu lemah. Itu mana mustahil lemah tu. Mungkin kita nak tahu. Habis.
Kalau kita tak belajar tu macam mana? Maka terkadang barangkali engkau i'tiqad padanya, pada Allah dan pada sifatnya sifat Allah, sesuatu yang tiada patut bagi zatnya zat Allah. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita pegang tu benda yang tak munasabah, benda yang mustahil. Contoh Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala duduk di atas aras. Duduk di atas aras. Kalau mengikut secara salaf, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tertinggi di atas aras, yaliku bih, yang layak dengan dia. Apa mana tinggi? Tidak terakul. Tak boleh kita nak faham tinggi Allah tu macam mana. Itu mengikut pendapat salaf. Salaf pula ni dia ta'yin tinggi itu. Nampak? Dia pendapat tu salaf khalaf. Orang salaf ni, mana pahaman salaf ni orang yang mengikut pahaman orang kurun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kata setengah ulama. Kata setengah ulama khalaf ni sampai kurun yang kelima. Lepas pada tu orang yang khalaf, orang yang ke belakang. Maka mengikut pendapat ulama khalaf, dia takwil supaya tak bagi kita ni semampu, supaya kita bagi kita ni silap faham. Takut kita ni faham Allah Ta'ala serupa dengan benda yang baru. Allah Ta'ala tertinggi. Allah Ta'ala tertinggi di atas aras yang layak dengan Allah. Tinggi macam mana tak boleh nak cerita. Kalau tinggi itu arah ni, tinggi ni, itu tinggi makhluk orang ni. Tinggi yang ada jihad atau tinggi makhluk. Itu dia. Itu mengikut salah. Kalau kita mengikut khalaf, dia takwil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala istawla. Istiwa bermakna istawla. Istiwa dengan mana merentah. Tertinggi itu mana merentahkan aras. Allah Ta'ala dia merentah aras. Jadi apabila ulama tu dia takwil, maka kita orang biasa ni kita mengaji, jadi tak ada mari ragu-ragu Allah Ta'ala dia merentah aras. Sebab aras tu dia apa? Itu orang panggil ayat mutasyabihat. Dalam Quran ni ada mutasyabihat, ada muhkamat. Sama dengan hadis. Hadis ada yang mutasyabihat. Ini tak kita kena mengikut ulama-ulama yang mu'tabar. Dan kalau takwil dia panggil amrun mungkinun, bukan dia takwil itu mengikut cara ra'yi dia, mengikut kaedah takwil. Itu dia dah. Baik. Takut ini, takut kita apabila tak belajar, apabila kita tak mengaji, kita berpegang benda yang tak patut dengan Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala, kita contoh kita bikin, Allah Ta'ala nak ke tempat, Allah Ta'ala di atas ni, mana atas yang kita nampak di fikiran kita ni, mana aras tu di bawah. Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala nak kepada aras. Di situ pun mana Allah Ta'ala berhajat. Bermakna Allah Ta'ala tidak kaya yang mutlak. Padahal kita mengaji Allah Ta'ala sifat istighna. Istighna Allah Ta'ala makna Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada semua perkara. Dalam kita kata serba-serbi. Serba-serbi. Allah Ta'ala tak berhajat sikit pun. Itu kaya mutlak Allah Ta'ala ni. Jadi apabila kita kata Allah Ta'ala nak, mana ada lagi sifat mau, ada lagi sifat berhajat, mana tak ada sifat kaya dia. Dia tak sebab kaya, kita kaya ni bukan kaya mutlak, kaya muqayyad kita ni. Kaya banyak harta dia ni. Tapi sakit kena kombat. Kita nak usul rumah tu, kena nak buat kerja, kena guna orang. Kena guna orang tu, kena guna orang pembantu. Itu makna kata berhajat, sebab tu kita ni bukan kaya. Kaya tu panggil muqayyad saja. Tu dia nampak. Takut tu. Tapi kita silap, akidah kita tak betul, maka nyanyolah kita sebab tu kita nak mengaji. Tu dia. Baik. Dan kami berlindung, kata Imam Ghazali, dan kami berlindung dengan nama Allah, barang yang menyalahi sebenarnya, barang yang menyalahi akan sebenarnya. Kita lindung dengan Allah Ta'ala daripada benda yang tak betul, daripada benda yang silap.
maka jadilah ibadat kamu seperti debu yang bertaburan. Kalaunya kita tak betul, nah kita tak ada ilmu, kita berakidah pun tak betul, kita semayang kita pun jadi bertaburan macam abu yang tak ada guna sikit pun di sisi Allah, tidak ada nilai. Semayang kita pula tak mengaji fiqh, kita buat ikut orang takbir, orang rokok, tak tahu. Maka saja jadi ibadat kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sifat kita pula ada tasawuf pula, mana ada sifat-sifat yang tak baik. Dalam ibadat ada riya, ada ujub, maka tak sempurna juga ibadat kita, tak ada pahala. Ibadat tu sah, ibadat tu lepas tutup fardu, tapi tak ada ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wajib atasmu. Atasmu itu lagi tu alif ta sin mim, atasmu. Kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, barang yang mesti, yakni ayat tafsir pula, yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia kan barang. Apa dia barang tu? Daripada tu dia bayan pada barang. Daripada segala yang wajib syariah, makna wajib kita kena mengaji, wajib kita kena belajar, dia hak wajib yang bahasa syarak. Yang wajib syariah atas barang yang umpama yang disuruh dengan barang. Apa benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat? Suruh di atas jalan wajib. Suruh tiada dua. Al-amru lil wujub wal amru lin nadbi. Dia suruh tu ada dua. Ada suruh wajib, wajib Allah Ta'ala suruh wajib tu. Akan wajib tiada syarak tu pun kita kena belajar. Apa yang wajib? Sembahyang wajib, kena mengaji bab sembahyang. Puasa wajib, kena mengaji bab puasa. Itu dia. Dan haji wajib, kalau kita cukup syarat dia, kita puasa, kita kena mengaji bab haji, bab umrah, kita kena mengaji macam mana cara nak niat, macam mana kita pakai ihram, macam mana perkara-perkara yang semasa kita duduk di Arafah tu, bila masa dia nak tawaf tu macam mana, nak si'i tu macam mana, cara dia macam mana, perlu kita nak belajar. Contohnya kita dah tawaf. Tawaf berjalan kerana tawaf. Jangan bagi putus niat tu. Mana kita berjalan tu kerana tawaf. Kalau kita tak tahu, dah tengah-tengah duk tawaf ni, tiba-tiba nampak orang, nampak kawan kita duk tawaf juga, kita pergi jalan nak pergi tempat dia. Jadi paling niat daripada jalan tawaf kepada jalan cari kawan kita. Jadi putuslah situ. Berapa langkah yang kita berjalan tu, kita niat tu nak cari dia, nak pergi jumpa dengan dia, nak tanya dia. Mana berjalan tu bukan berjalan tawaf, berjalan kerana kita nak tanya dia, nak panggil dia. Jadi putus tawaf. Putus tawaf, perjalanan tawaf. Jadi tak cukup dah kita tawaf. Hakikat, apa ni, zahir 7 keliling, tapi hakikat tak sampai. Nampak? Ini kena belajar. Nama habis ribu-ribu umrah. Boleh beli azam-zam dia. Ada umrah tak dapat. Allah, kesian dah gitu. Sebab bukan setengah orang ni, dia kalau juga. Apabila nama dia keluar buat haji ni, mereka sana cari duit. Nak cari duit tu nak bawa ke sana ni. Tak ada nak khusus, tak ada nak mengaji. Pergi. Pergi baca doa pun tak pernah baca, tak lancar, dia bokak. Nampak tak? Baik. Supaya engkau mengerjakan dia yang dimakan itu, supaya kita buat benda wajib pada syarak tu bagi betul. Dan barang yang lazim engkau meninggalkan dia akan barang. Apa dia barang yang lazim kita nak tinggal? Bayan dia daripada segala yang ditegak. Dan kita tahu dah, ini benda hak larang. Benda hak larang tu ada dua. Larang secara haram, larang secara makruh. Larang haram, larang yang putus. Kalau buat dosa, kena azab. Larang makruh ni
orang panggil karahatut tanzih. Larang cara keji. Dia buat tak ada kena azab, tapi kurang lah. Dia. Itu panggil larang juga, larang makruh. Larang haram, larang makruh. Kita dah tahu mana beza. Ini larang haram, tak boleh buat. Kalau buat, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Aku takrif bagi haram. Kalau dia tinggal benda haram tapi dia niat nak taat pada perintah Allah, dia boleh pahala. Dan kalau dia buat benda tu kena azab. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang diberi pahala kalau kita tinggal benda tu, benda larang tu, dan kita dapat dan kena azab kalau dia buat benda tu. Itu panggil haram. Apa yang qat'i, cara putus, larang putus. Dia. Kalau makruh, ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang diberi pahala kalau kita tinggal benda makruh tu dapat pahala. Tapi niat kitanya tinggal ni kerana nak taat pada perintah Allah. Dan wala yu'aqabu ala fi'lihi, tak ada kena azab. Kalau dia buat benda tu pun dia tak ada kena azab. Itu orang panggil larang makruh. Jadi kita kena tahu juga benda hak larang ni. Benda hak larang tu supaya kita boleh tinggal. Benda yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya engkau tinggalkan dia akan yang demikian itu, supaya kita boleh tinggal benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tiada, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat. Dan jika tiada, jika tiada engkau belajar akan barang yang lazim, dia azab tu kita. Dan jika tiada, dan jika tiada engkau belajar akan barang yang lazim, barang yang wajib kita kena buat tu, kalau tak belajar, betapa, maka betapa, maka tu jawab jika, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat. Macam mana kita nak buat taat? Macam mana akan nak buat taat yang tiada engkau ketahuikan dia akan taat tadi. Kita tak tahu nak buat, macam mana kita nak boleh buat? Sebab kita tak belajar. Lebih-lebih lagi bab harian ni, masalah bab sembahyang kita, bab najis, air wudu kita, air musta'man macam mana, air najis tu macam mana, air mutlak tu macam mana. Sebab air ni kita guna selalu. Tiada engkau ketahuikan apa ia, apa ia taat ni. Kalau sembahyang ni macam mana nak niat ni. Kalau sembahyang Jumaat ni nak tambah niat. Kalau makmum dia kena makmum. Kalau imam dia kena niat. Kata imam orang panggil ta'yinu nafsihi, kena menentu. Tak boleh kata saja aku sembahyang fardu Jumaat, sekat tu tak boleh. Dia kena tambah, dia imam ke dia makmum. Sebab Jumaat wajib berjamaah, maka dapat jamaah mesti kena niat. Niat kata dia ni imam ataupun dia ni makmum. Itu panggil ta'yinu nafsihi. Apa? Kalau dia tak niat macam tak ni. Sembahyang fardu pula, kalian sahaja aku sembahyang zuhur, sah tak? Nak sembahyang zuhur, Allah sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat makmum, mana niat dia tak cukup. Sebab dalam niat sembahyang fardu dia 3: qasad, ta'arud, ta'yin ataupun ta'ayyun. Qasad sahaja aku sembahyang, ta'arud mendatangkan fardu, ta'ayyun ialah ta'yin masa tu, sahaja aku sembahyang fardu. Fardu kenapa? Sahaja aku sembahyang zuhur. Maka tak jadi, tak sah niat dia. Apabila tak sah niat, sah tak sembahyang? Tak sah. Tak ada lah kita niat begitu. Sahaja aku sembahyang fardu tu kena ada. Sebab apa? Kalau puasa tak apa. Puasa Ramadan, sahaja aku puasa Ramadan,
Sahaja aku puasa esok hari ni Ramadan, tak ada fardu Ramadan, tak puasa. Sebab apa? Sebab Ramadan tak ada malaikat wajib fardu. Puasa ni tak Ramadan, puasa Ramadan fardu belaka. Ramadan mana-mana pun, tahun ni Ramadan fardu, hadapan fardu. Tapi sembahyang, sembahyang fardu juga. Tapi ada masalah yang boleh jadi sunat sembahyang. Macam mana? Contoh, kita sembahyang dah Zuhur. Kita sembahyang Zuhur. Lepas tu tiba-tiba orang minta tolong. Dia panggil lambat. Dia pun nak pada Jumaat juga. Ataupun ada orang alim, ulama, waliullah mari tempat kita ni, dia nak sembahyang Zuhur. Kita sembahyang dah. Aku nak sembahyang belakang dia juga, nak minta tabaruk keberkatan dengan dia, dengan waliullah ni. Kita sembahyang. Sembahyang yang kedua tu yang tak ada wajib dah. Zuhur juga tapi yang sunat. Sebab tu masalah sembahyang ada yang boleh jadi sunat sembahyang tu. Sebab tu mesti niat dalam sembahyang kena ta'aruf, kena sebut fardu. Adapun puasa dah, puasa ni tetap fardu yang puasa ni. Sebab tu boleh kita niat sahaja puasa sehari Ramadan. Ta'yin kena ada, ta'yin Ramadan kena ada. Fardu tak ubah, tak ubah. Ubah lagi. Lagi comel lah. Tu mana dia dah. Tu kena pandai situ. Dan betapa ia, maka betapa wajib bahawa engkau perbuat. Benar kita buat macam mana? Betapa engkau menjauhkan maksiat ni. Nak jauh maksiat tu macam mana? Yang tiada engkau ketahui bahawasanya ia maksiat. Kita tak tahu benda tu maksiat. Nak tinggal macam mana? Nak tinggal macam mana maksiat kalau kita tak tahu? Nak tinggal maksiat tu macam mana? Sebab kita tak tahu. Hingga jangan jatuh dirimu di dalam maksiat. Supaya kita tak bagi jatuh diri kita di dalam maksiat. Sebab tu dia kena tahu. Nak tahu kena mengaji. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu kena mengaji. Ilmu ni ada dua juga. Ilmu laduni tapi payahlah ilmu laduni. Kita ni ilmu kasbi, ilmu yang kita kena usaha, kena bawa, kena mengaji, duduk dalam majlis ilmu. Barulah orang ni akan jadi bertuah. Tanda orang bertuah kata Nabi, mujadasatul ulama. Kita duduk dalam majlis ilmu, kena mengaji. Maka ibadat yang pada syarak itu seperti bersuci. Dalam bab apa? Bersuci. Dalam bab taharah. Sebab tu kita fiqh mula-mula kita bertaharah. Bab taharah, bab bersih ni. Najis mughallazah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah satu ya. Kecing kanak-kanak laki-laki yang tak makan apa lagi selain pada susu mak dia. Yang tak sampai umur 2 tahun. Kecing dia tu orang panggil najis mukhaffafah, ringan kok, hukum dia ringan. Mukhaffafah tu mana ringan? Apa mana ringan? Ringan hukum dia. Mudah cara kita nak bersih. Cara dia macam mana? Contoh, anak kita laki-laki tak makan apa lagi, tak makan lain daripada susu mak dia. Susu dada mak dia tu, yang tak sampai umur 2 tahun lagi. Apabila dia kecil, kita ambil kain, kita buang dulu air kecil dia tu, air najis tu. Lepas tu tempat bekas dia tu kita ambil air, percik pun tak boleh. Ambil air, percik. Kita letak perang. Berkata ambil kain satu lagi, sudah percik. Walaupun tak mengalir pun. Tu dia. Demo dia macam tu sudah lah. Tapi janganlah kecil suami ni. Kecil orang tua kau lepas tu. Sebab bukannya mukhaffafah. Kecil kanak perempuan, kecil kanak-kanak perempuan walaupun dia tak sampai umur 2 tahun, walaupun dia makan susu mak dia, itu tak jadi mukhaffafah. Yang mukhaffafah satu, mudah ingat. Kecil kanak-kanak laki-laki, yang kanak laki-laki ni tak makan selain pada susu mak dia, dan dia tak sampai umur 2 tahun. Secara dia mudah, tu mukhaffafah. Daripada mukhaffafah, orang panggil mutawassitah dan mughalazah. Mughalazah pun tak payah.
Mulazah najis besar, hukum dia tu kena sama dah. Kita bertupuh, kita basah dengan anjing, atau salah satu basah, maka panggil najis mughallazah. Basuh 7 kali air, masuk air tanah satu. Dia. Nah, lain pada tu mutawassithah. Panggil najis mutawassithah. Tu bab bersuci. Yang pertama sekali, sebab apa? Sebab nak sembahyang ni kena bersih. Pakaian kita nak suci daripada najis. Najis tu pula dia bagi pula. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Ada najis dimaaf pada bab makan, tak dimaaf pada bab menanggung. Ada najis dimaaf pada bab menanggung, tapi tak dimaaf pada bab makan. Ini pula bagi tu. Contoh, kita nak masak buat bulat, buat kari kan. Ikan tu kita basuh cara mana pun dia ada darah, tak habis. Tulang-tulang dia ada darah. Tak apalah kita basuh, dah habis dah darah zahir tu sudah lama korek, buang tulang tu susah jadi was-was pula. Daging kita basuh sudah tu, darah daging tu dah ada. Kita bubur dalam puyuk. Dan kita sebut, walaupun kita basuh dah daging, kita bubur dalam puyuk, nampak air dan suhu tu jadi nampak keruh macam darah. Tak apa lagi. Tapi dimaaf pada apa? Dimaaf pada bab makan. Buat bulan makan boleh, tapi apabila benda tu kena baju kita, kalau banyak, tak boleh kita nak, tak dibenarkan menanggung di dalam sembahyang. Itu mana kata? Dibenar pada bab makan, diboleh pada bab makan, tak boleh pada bab menanggung. Gulai kita kena baju kita banyak, sikit tak apa dah, banyak, tak boleh kita pakai menanggung dalam sembahyang. Sebab najis tak dimaaf pada bab menanggung. Kita sembahyang, nyamuk mari tepuh kita, nyamuk tu dah kenyang dah, gigi siapa dah mari tepuh, pecah perut dia, kena darah nyamuk di baju kita. Dia sikit lah, tak apa sekilo dah nyamuk. Sikit, maka ada darah sikit di baju kita, itu orang panggil kalau sikit dimaaf pada bab menanggung. Boleh, tak ada masalah. Tapi boleh makan darah tu, tak boleh. Itu mana tak dimaaf pada bab makan. Itu dia. Baik. Itu dalam bab taharah, bab suci. Dan sembahyang dan puasa dan yang lain daripadanya, lain pada sembahyang, puasa, bab suci. Wajib bahawa engkau belajar akan yang tersebut tadi dengan segala hukumnya dan segala syaratnya. Dan syarat bagi sah, dan syarat dia, syarat sah tu macam mana? Hingga engkau dirikan dia, dirikan mana? Hingga engkau mengerjakan dia. Diri itu mana mengerja? Hingga engkau dirikan dia, hingga engkau mengerjakan dia bagi betul. Maka terkadang engkau mengekalkan atas waktu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang binasakan di atasmu. Binasa atasmu, ayat sembahyang kamu dan sembahyang kamu. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita sembahyang dengan ais wuduk pun tak betul, dan sembahyang kita tak betul, tak ada apa-apa kita salin. Aba'am mansura. Jadi buat ibadat kita jadi macam abu. Boleh pergi akhirat esok tengok pahala ibadat tak ada. Itu sebab perlu, wajib fardu ini 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Supaya sempurna dalam ibadat kita. Kata dulu, maka terkadang engkau mengekalkan atas waktu beberapa tahun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa 'amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat hari ini Sayyidul Ayyam Jumaat, ya Allah, ampun segala dosa kami, dosa bapak kami, ya Allah. Terima segala amal ibadat kami, terima ibadat kami, ya Allah. Tanamkan sifat ikhlas dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kesihatan pada kami,
panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Bagilah ilmu pada kami, ilmu yang barakah ya Allah. Kuatkan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah muslimin insyaallah. Jadi selagi 2 bulan saya mari ini, jadi tanah di pondok tu, dia tua dia jual ke pondok lah. Di pondok dalam satu rai ini sebelum dah berbuat dengan harganya RM50,000. Jadi kita nak beli lah, kita bagi masa tangguh dalam 4 bulan untuk dia. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk wakaf tanah di pondok, kita akan buat buka satu lot ni RM50. Lepas tu saya ada RM5, boleh juga dia terima ya, kupu-kupu yang cukup. Kita tak masa dalam 4 bulan. InsyaAllah semoga kita bagi sikit untuk sebagai wakaf kita. Dan masjid kita ni pun perlu kat macam ni nak buat baru lah. Boleh tak infak harta kita yang simpan tu. Ya, kita nak pergi akhirat ni tak boleh bagi duit seketul itu. Yang tukar siap-siap. Tukar siap-siap dah harta kita tu. Jangan bagi orang sedekah. Bila kita mati, kita tak ada sedekah. Orang sedekah bagi kita. Kita buat siap-siap. Tukar siap-siap harta kita tadi. Nah, untuk kita di akhirat sana. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bolehlah tuan-tuan bagi bila-bila masa kita tak tempuh 4 bulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.